Bagi siapa yang ingin nakkan kitab, boleh dapat kat Tok Siak. Siak ada jual harga yang Rumi ni, harga dia RM25. Yang Jawi ni RM20. Siapa yang berhajat nakkan kitab nanti boleh ambil kat situ. Bayar kemudian pun tak apa, ambil. Boleh dengan tuan saya nak bagi hand out tu pula hilang pula dah. Sebab dia buat nak bagi hand out tu tak jumpa. Ya. Baik, kita hadiahkan dulu surah Al-Fatihah pada pengarang kitab ni, iaitu Syekh Rauf As-Singri, ila hadin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi aba ikhwani musabati qarabati wa tabi'in wa tabi' tabi'in wa samidin, khususan Syekh Abdul Rauf As-Singri bin Nurin Al-Bahaji Al-Ali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apabila kita mulakan pengajian kitab kita ini kita mulakan dengan 10 pendahuluan ilmu tauhid, atau dalam istilah kitab namanya mabadi asyarah, pendahuluan yang 10. Menjadi tradisi ulama-ulama kita dulu, bila kita nak mula pengajian kitab ni, apa saja ilmu, kita kena tahu 10 perkara. Nama dia mabadi asyarah. Baik, apakah 10 perkara yang mesti kita tahu sebelum kita belajar satu ilmu ni? Maka ada satu syair kat sini yang menghimpunkan 10 perkara itu. Inna mabadiya kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah. Sungguhnya pendahuluan tiap-tiap pelajaran ada 10. Yang pertama al-haddu. Nak belajar satu ilmu, kita kena tahu al-haddu, ta'rif ilmu tu, definisi ilmu. Tauhid, apa makna dia? Fiqh, apa makna dia? Kalau mengaji tasawuf tu apa makna dia? Ini yang pertama sekali. Yang kedua, al-mawdu'. Al-mawdu', apakah tajuk-tajuk yang ada dalam ilmu itu? Jangan kita main boran dia mengaji, kita tak tahu tajuk-tajuk dia apa. Yang ketiga, al-thamarah. Al-thamarah artinya buah, faedah. Jangan kita jadi orang yang mengaji ilmu tapi tak dapat buah dia, the fruit. Apa buah dia? Hasil. Hasil dia yang kita nak bila kita mengaji ilmu ni. Yang keempat, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'. Yang keempat, wa fadluhu, apakah
kelebihan ilmu yang kita belajar tu. Kalau tauhid, apa kelebihan dia? Kalau fiqh, apa kelebihan dia? Kalau tasawuf, apa kelebihan dia? Kalau ilmu sains, apa kelebihan dia? Yang kelima, wa nisbatun, nisbah bandingan. Bila kita bandingkan ilmu tauhid dengan ilmu lain, adakah dia yang paling utama? Adakah dia nombor dua? Adakah dia paling corot? Di manakah nisbah dia? Yang keenam, kita kena tahu al-wadi', penyusun. Siapa susun ilmu tauhid ni? Yang ketujuh, al-ismu istimdadul hukmu syari', nama bagi ilmu tu. Kadang-kadang nama dia banyak, kita jadi keliru. Sebenarnya ilmu dia sama, nama aja banyak. Yang ke-8, istimdad. Di manakah tempat terbit ilmu tauhid? Tahu ilmu fiqh. Ilmu tu ambil daripada mana? Quran, hadis, falsafah, mana? Yang ke-9, hukmu syari'. Kita kena tahu hukum syarak. Bila kita belajar satu ilmu ni, adakah hukumnya fardu ain, fardu kifayah, ataupun hukum dia sunat? Macam mana? Yang ke-10, masailu wal ba'du bil ba'di iktafa. Masalah-masalah yang dibahas dalam kitab ini, di kalangan ulama memadalah menyebut sebahagian sahaja. Wa man daral jami'a hada syarafa. Siapa yang tahu semua sekali, nescaya mendapat kemuliaan. Ini 10 perkara lah. Jadi kita akan masuk satu-satu. Apakah 10 perkara? Sebab kita malam ni kita mengaji tauhid, maka semuanya berkaitan tentang tauhid. Yang pertama, al-ismu, nama bagi ilmu yang kita belajar ni. Al-ismu, ada setengah ulama menamakan ilmu yang dibelajar ni ilmu tauhid. Tauhid ni apa makna tauhid? Arti tauhid, mengesakan Allah. Apa makna mengesakan Allah? Menjadikan pandangan kita tentang segala sesuatu ni Allah satu. Nampak yang satu, bukan dua. Itu sebab nama dia ilmu tauhid, nampak satu. Nampak yang satu dalam banyak, ataupun nampak yang banyak dalam satu. Itu nama tauhid. Selagi kita nampak dua, belum lagi faham tauhid. Macam mana nak nampak? Apa maksud nampak satu dengan nampak banyak ni? Maksud dia, bila kita tengok seluruh alam ni banyak. Pokok, gunung, bintang, bulan, banyak kan. Tapi banyak-banyak ni menunjukkan pada yang satu. Yang ni menunjukkan pada yang menjadikan dia. Jadi walaupun banyak, hakikatnya satu. Hakikatnya datang dari yang satu. Macam kita tengok baju ni, sebelum dia jadi baju, tukang jahit dia buat baju, dia kena siapkan benang, siapkan butang, siapkan kain, semua dah siap. Banyak ni. Tapi banyak ni nak buat apa? Nak buat baju yang satu. Dia tengok banyak, tapi sebenarnya satu. Nak buat baju yang satu tu. Alam ni kita tengok banyak. Masjid Forest Heights, rumah kita, gunung, banyak. Kadang-kadang kita tengok yang banyak ni kita pun pening. Banyak dah nak tengok. Tapi kalau yang banyak-banyak ni menunjukkan pada yang satu, dah tak pening dah. Tauhid macam tu. To make your perception one. Menjadikan pandangan kita pada yang satu. Bukan dua, bukan tiga. Walaupun banyak yang kita saksikan, sentiasa kita melihat yang satu tu tauhid. Belajar ilmu tauhid ni akhirnya membawa kepada yang satu. Syuhudul wahdah fil kathrah. Nampak satu dalam banyak. Atau kata lagi. Dan kadang-kadang dinamakan ilmu ni ilmu kalam. Kenapa tauhid ni nama dia ilmu kalam?
Kerana dalam ilmu sifat 20 ni, sifat yang paling panjang pembahasan dia ialah sifat kalam. Kalam Allah. Sifat kalam, sifat berkata-kata. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menghantar utusan-utusannya para nabi membawa kalam dia, kalam Allah. Nama dia wahyu, kalam. Maka wahyu tu ada yang berbentuk kitab, ada yang berbentuk suhuf. Ya, ada Al-Quran, ada Zabur, Injil, Taurat. Semua kitab-kitab ni dibawa oleh Rasul. Apakah kitab itu? Kalam Allah, menceritakan tentang sifat Allah, zat Allah, af'al Allah. Kerana pembahasan tentang Allah tu banyak kita tahu melalui sifat kalam, maka dinamalah ilmu ni ilmu kalam. Ilmu yang kita tahu melalui kalam Allah. Kita tak kenal Allah melainkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menerangkan melalui kalam Allah, yakni Al-Quran. Itu namanya sifat, namanya ilmu kalam. Yang ketiga, dinamakan juga ilmu ni dengan ilmu usuluddin. Usuluddin. Kenapa nama dia usuluddin? Dia menjadi asal kepada agama Allah. Tauhid ni ilmu yang menjadi asal seseorang tu memahami agama. Kadang agama ni 3: tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid asas pegangan, fiqh amalan zahir, tasawuf amalan batin. Jadi sebelum ada fiqh, sebelum ada tasawuf, dia kena ada asas dulu, pegangan dia tu. Macam kita tengok bangunan ni, asas dia mana? Foundation ni. Dia punya konkrit kat bawah ni. Dia punya bawah, lantai dia ni. Ni lantai ni, bawah ni. Ni kita panggil tauhid. Dia naik tiang ni, ini fiqh. Yang kita nampak yang dengan mata kita ni, ni zahir masjid ni. Zahir agama ni kita belajar dalam ilmu fiqh, sembahyang, puasa, zakat, haji. Dan yang terakhir sekali, kita tengok masjid ni cantik bila ada tingkapnya, ada lampunya, ada susunannya, ada warnanya. Yang ni namanya tasawuf. Memperindah,kan mengelokkan amal tu namanya tasawuf. Yang terakhir, kemuncak daripada tauhid dan fiqh. Jadi kalau begitu, tauhid ni kalaulah diumpamakan agama ni macam bangunan masjid ni, maka yang paling penting dalam bangunan masjid ni tapak ni, usul ni. Betul kata usuluddin, asal agama. Asal agama tu tauhid. Kemudian yang ketiga, juga dinamakan ilmu sifat. Kenapa nama dia ilmu sifat, tak nama ilmu zat? Kerana tuan-tuan, dalam ilmu sifat 20 ni, yang kita belajar ialah tentang sifat Allah, bukan zat Allah. Sampai sudah kita mengaji ni, pembahasan ni tentang sifat. Kenapa sifat? Kerana dengan sifatlah kita mengenal zat. Contoh, kalau saya tanya, ni apa? Tuan-tuan kata, ini meja. Macam mana kita tahu ni meja, bukan kursi? Kalau orang kata ni kursi, bukan, ini meja. Kursi yang ni. Kenapa ada beza? Sama-sama barang juga. Ini barang, ni pun ada besi, ni kayu, ni pun ada kayu juga. Apa beza? Ini sifatnya, sifatnya. Sifatnya 4 segi. Atasnya datar, keras, boleh letak kitab di atas, ada kaki 4, namanya meja. Tak pakai kursi. Jadi kita kenal ni meja, tengok sifat dia. Kita kenal Allah juga dengan mengenal sifat dia. Sifat dia. Lepas kenal sifat, kita kenal af'alnya, perbuatannya. Lepas kenal perbuatan, kenal asma'nya, namanya. Barulah kita kenal siapakah zat itu. Sebab tu namanya ilmu sifat, tak nama ilmu zat.
Belajar ilmu tauhid sebenarnya mengenal sifat Allah yang ada di zat. Dengan mengenal sifat, maka kita kenal zat. Adapun nak kenal zat, tak boleh. Zat tak boleh nak kenal. Zat Allah. Sebab itu bila ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, orang kafir musyrik tanya, Tuhan yang kau ajak kami sembah ni, macam mana rupa zat dia? Adakah dia buat daripada kayu? Adakah emas? Adakah dia buat daripada batu macam patung berhala kami ni? Adakah dia buat daripada berlian? Yang mana? Turun ayat Quran menjawab soalan itu. Qul huwallahu ahad. Katakan, hai Muhammad, jawapan soalan mereka itu, Allah itu Esa. Tengok, dia tak ada jawab. Allah tak jawab zat Allah tu apa. Allah jawab Allah tu Esa. Sifat dia Esa. Esa, wahdaniyat, ahad. Mana Esa satu-satunya, tak ada yang serupa macam dia. Yang Allah menjawab dengan sifat. Kerana nak mengenal Allah tu justru dengan mengenal ahad. Sifat ahad, sifat keesaannya. Mencari hakikat zat itu diharamkan oleh syariat. Tafakkaru fi khalqillah wala tufakkiru fi dzatih. Fikirkanlah tentang makhluk Allah, jangan kau fikirkan tentang zat Allah. Fala taqdiru, kau takkan mampu mencarinya. Sebab tu di akhir kita belajar tauhid ini, di akhir mengenal Allah ialah tak kenal. Di saat kita dah tak kenal, itulah mengenal. Susah? Susah? Tak susah. Belajar sampai tak kenal. Kalau ilmu lain, belajar sampai faham. Ilmu tauhid, belajar sampai tak faham. Tak faham zat Tuhan macam mana. Sifat boleh terang ni, af'al boleh terang. Wa amma zat fala sabila ilaih. Zat Allah tak ada jalan nak faham. Habis nak buat apa? Illa bi mujarradi zikir. Af'al fikir, sifat fikir, asma fikir, zat zikir. Habis. Dalam Quran kata wazkurullah katsiran. Sebut olehmu nama Tuhanmu banyak-banyak. Dan Allah itu tidak boleh difikirkan. Yang ada zikir. Ujung sekali. Itu pengertian. Kenapa nama dia ilmu sifat? Kadang-kadang dinamakan ilmu aqaidil iman. Aqaidil iman, simpulan-simpulan iman. Pegangan. Aqaid di mana aqdun. Aqdun di mana simpulan. Knot. Tak boleh nak, sesuatu yang tak boleh nak diurai lagi. Dia tersimpul. Dalam diri kita ni ada hati. Dalam hati kita ni ada sir. Ya. Dalam kita ni kalau tak tersimpul, kalau dia tak teguh, maka seluruh tubuh dia akan roboh. Kalau tak kita taruh makna yang hakiki dalam diri kita ni, anggota ni jadi lemah. Cuba tengok orang yang tak ada pegangan hidup, orang yang fras. Macam mana? Apa khabar? Lemah nampak. Hidupku dah tak ada makna. Isteri dah meninggal, anak pun dah besar. Hidup ni macam tak ada makna lah. Tak ada makna. Apa makna tu? Akidah. Tapi kalau kita ada tauhid, dia ada akidah, dia ada ikatan. Tak boleh pergi jauh. Lepas tu dinamakan aqaidul iman. Simpulan iman yang akan mengukuhkan kepercayaan kita itu. Teguh, kuat. Bila dah kuat dasar kita tu, kita nak bina amal ke atas tu senang lah. Lepas tu nama dia aqaidul iman. Simpulan-simpulan iman. Teguhnya simpulan tu tak terurai lagi. Sebab tu ulama' memilih kalimat akidah. Akidah tu bahasa Arab. Artinya tersimpul yang tak boleh terurai lagi. Digunalah kalimat itu untuk menerangkan tentang kepercayaan orang-orang Islam. Kepercayaan orang beriman, nama dia akidah. Artinya simpulan kepercayaan yang tak boleh terurai lagi. Inilah maknanya ilmu sifat 20 ni. Yang kedua, istimdad. Perkara kedua yang kita nak belajar tentang tauhid ni, di manakah tempat ambilannya?
Banyak orang kata sifat 20 ni diambil daripada falsafah Yunani, pembahasan jirim, arad, lapas-lapas akal. Banyak tomahan-tomahan sehingga ramai orang tak berani nak mengaji sifat 20 dah. Tak boleh mengaji sifat 20 ni. Ini falsafah ni. Kita kena pegang Quran hadis. Sebenarnya sifat 20 ni diambil daripada Al-Quran dan hadis. Bukan zaman Rasulullah tak ada. Zaman Rasulullah mana ada sifat 20? Betul. Nama sifat 20 tu tak ada. Tak ada. Tetapi isi sifat 20 tu ada zaman Rasulullah. Ada. Ada. Yang diajar oleh Nabi SAW, yang diajar dalam Al-Quran ialah tentang Allah Maha mendengar, Maha melihat, Esa, berkuasa. Ini semua sifat Allah. Ini yang disebut dalam ilmu sifat 20. Kenapa nama dia 20? Kenapa tak sifat 40? Kerana para ulama' telah menyimpulkan, kalau kita tahu 20 sifat ni menyamai kita mengetahui semua sifat Allah. Cukup belajar 20. Dah disimpulkan dalam 20. Tapi kalau orang tanya, Ustaz, sebenarnya sifat Allah ni berapa? Apa jawapan kita? Berapa kita nak jawab? Berapa sifat Allah? Kita nak. Banyak mana? Banyak mana sifat Allah? Sifat Allah, sifat-sifat kesempurnaan. Allah memiliki all the perfection. Semua kesempurnaan tu sifat Allah. Maha sempurna. Berapa? Tak terhingga banyak. Infinity. Dia yang terbaik, dia yang terkaya, dia yang terkuat, dia yang paling hebat mentadbir, semua dia. Tapi kerana terlalu banyak, macam mana nak belajar? Terlalu banyak. Maka disimpulkanlah dalam 20. Senang nak belajar. Dibahagikan lagi ma'aninya, salbiyahnya, nafsiyahnya, maknawiyahnya. Cukup untuk kita faham keseluruhan sifat Tuhan itu. Faham Jadi kalau orang tanya, ni apa ni? Tuhan 20 sifat ke? Tak. Tuhan tidak ada lebih daripada 20 sifat. 20 ni asas. Kemudian diambil daripada mana? Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Ayat-ayat Quran dihimpun dengan semua ayat-ayat dan semua hadis-hadis itu yang menceritakan tentang sifat Allah, simpulkan jadi ilmu sifat 20. Yang ketiga, Al-Haddu. Definisi, pengetahuan tentang pembahasan, ketetapan pegangan terhadap kepercayaan kepada Tuhan dan kepada Rasul-Rasulnya, beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan dengan segala dalil-dalil supaya beroleh etikad yang yakin dan kepercayaan yang putus sekira-kiranya menaikkan perasaan ingin berusaha dan beramal menurut sebagaimana kepercayaannya itu. Jadi definisi ilmu tauhid ni, dia adalah pengetahuan. Dia bermula dengan ilmu. Apa tu tauhid? Apa tu ilmu tauhid? Ilmu, knowledge, pengetahuan tentang pembahasan ketetapan pegangan, what you believe, belief system. Manusia ni dia ada belief system, sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan dia penting tuan-tuan. Sebab dia akan menentukan hala tuju kita tu. Satu orang yang percaya macam Israel. Kenapa orang-orang Israel tu, Zionis Israel ni, dia berani bunuh budak-budak, dia bunuh perempuan, tak ada rasa apa-apa. Sebab kepercayaan dia, tu, pegangan dia, selain daripada bangsa dia, semua binatang ghaib. Kalau sembelih lah, bunuh lah, tak ada makna. Dia bukan manusia. Yang betul-betul manusia pilihan hanyalah bangsa Yahudi saja. Dengan sebab kepercayaan dia itu, keyakinan dia itu, hilang perasaan kemanusiaan. Sanggup bunuh lah, mati-mati lah, tak ada rasa pegangan. Nampak? Pegangan ni kalau tak betul cara, dia akan sanggup bunuh orang. Tapi kepercayaan yang betul juga, yang benar ni, menyebabkan seorang tu kuat pula. Pejuang-pejuang Palestin kuat pula, pegangan juga.
pegangan bahasa kalau mati mereka itu mati syahid. Itu pegangan. Nampak tak kekuatan pegangan tu? Mengaji tauhid ni adalah ilmu yang dipelajari untuk mengukuhkan pegangan itu. Pegangan itu dikukuhkan, ya. Kepada apa? Kepada kepercayaan kepada Tuhan dan kepada Rasul-Rasulnya. Ini yang berlaku pada pejuang-pejuang Palestin, ya. Kenapa zaman dulu mereka selalu kalah, tapi kali ini nampak perjuangannya panjang. Kerana ini mereka adalah anak-anak didik ulama bernama Syekh Yasin. Ulama mendidik mereka. Pada awalnya mereka tu ditertawakan. Apa ni, orang nak pergi perang, kau pergi belajar Quran tak? Belajar baca Quran, sembahyang jemaah. Lama dididik, timbul akidah kuat. Sekarang baru pergi perang. Sama macam zaman Nabi SAW. Dididik akidah dulu. 13 tahun Nabi di Mekah, 10 tahun di Madinah, 13 tahun dekat Mekah tak ada perang. Mana ada perang? Akidah. Masuk kepercayaan. Ilmu ni membentuk kepercayaan tu. Ilmu fiqah membentuk amal. Nak sembahyang macam mana, nak puasa macam mana. Ilmu tasawuf membentuk hati. Perasaan macam ni bagus tak? Allah redha tak? Kalau perasaan aku marah, Allah suka tak? Membentuk perasaan. Ilmu tauhid dia membentuk pegangan dalam kita, pegangan. Aku yakin segala sesuatu datang daripada Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tak mungkin berlaku. Pegangan. Nampak pegangan tu? Kalau belum ajalku, walaupun musuh di depan, aku tetap tidak akan mati. Pegangan. Itu nama pegangan. Rezeki berada di mana-mana, Allah yang tentukan, bukan manusia yang tentukan. Pegangan. Semua ni tauhid. Kalau tuan-tuan dah macam tu, tuan-tuan punya pegangan, berarti tuan-tuan sudah ada tauhid. Jadi pegangan tauhid. Tauhid ni satu pengetahuan tentang pegangan, tentang terhadap kepercayaan kepada Tuhan Allah. Percaya Tuhan yang menentukan segalanya. Percaya kepada Rasulnya sebagai utusan, pembimbing manusia. Dan ketiga, beberapa simpulan ikatan kepercayaan dengan segala dalil-dalil. Dan juga beberapa kepercayaan tentang Tuhan dan hari kiamat, perkara-perkara rukun iman yang lain, sehingga beroleh iktikad yang yakin. Ini penghujung. In the end, tauhid ni dia akan membuahkan iktikad yang yakin, yang putus sekira-kira menaikkan semangat. Dia naik semangat, dia naik roh untuk beramal dan berusaha menurut sebagaimana kepercayaan itu. Itu bila akhir sekali tauhid ni, nyawaku, masaku, keluargaku, hartaku, ku korbankan untukmu ya Allah. Sebab dah yakin. Tahap di tu hujung sekali, ku korbankan segala-galanya untukmu ya Allah. Itu kemuncak tauhid. Kemuncak mengaji tauhid. Kalau kita, jadi bermula dengan ilmu, ilmu menerbitkan keyakinan, keyakinan menerbitkan pengorbanan. Ilmu, yakin, korban. Itu hujung sekali. Bermula dengan tauhid. InsyaAllah ilmu ni, inilah dia definisinya. Al-mawdu' yang keempat, tempat pembahasan. Mawdu'nya ilmu ni terbahagi 4 bahagian. Dan ini very tersusun, kemas. Ilmu tauhid dia ada empat big topik, 4 tajuk utama. Yang pertama, pembahasan mengenai zat Allah dari sudut sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus baginya. First, mawdu' yang pertama, nak kenal zat Allah dari sudut sifat. Macam nak kenal meja, pelajari sifat meja. Nak kenal kursi, belajar sifat kursi. Nak kenal Allah, belajar sifat Allah. Sifat Allah ada 3 macam. Yang wajibnya, yang mustahil, dan yang harus. Macam mana nak tahu 3 ni? Macam mana nak faham wajib, mustahil, harus ni? Dengan perantaraan akal. Sekarang kita dah nampak hubungan. Mengenal Allah, kena tahu sifat wajib, mustahil, harus. Yang menentukan wajib, mustahil, harus ni siapa? Akal. Bukan Quran, bukan hadis.
Akal. Akal yang dicipta oleh Allah. Memahami sifat wajib akal, harus dan mustahil. Yang kedua, mengenai zat Rasul-Rasul dari segi sifat wajib, mustahil dan harus pada Rasul itu. Kadang antara kita dengan Allah, Rasul. Rasul ni yang membawa risalah ketuhanan. Muhammadur Rasulullah. Lepas tu bila mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak boleh pisah tu. Ya. Bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi dan aku terima tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Bila sebut melainkan Allah, di situ ada 3 perkara yang kita isbatkan. 4 perkara yang kita isbat, yang ada dan mesti ada. Kita isbatkan zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah. Itu makna pengertian syahadah. 4 perkara isbat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi dan aku mengaku dan aku terima Muhammad itulah sebenar-benar pesuruh Allah. Kita meyakini dia benar, dia bawa kisah yang benar. Itu baru komplit. 5 ni baru kita faham betul makna ucapan syahadah itu. Baik, kalau begitu yang kedua, kita kena kenal siapa Rasul-Rasul ni, sifatnya macam mana. Kenapa kita kena percaya kat dia? Apa sifat dia yang hebat sangat sampai kita tak boleh tak percaya? Kenapa kita kena terima Rasul-Rasul ni sebagai utusan Allah? Semua orang boleh mengaku dia Rasul, semua orang boleh mengaku dia Nabi, tapi kenapa bukti yang sebenarnya dia ni Rasul apa dia? Ni akan dipelajari dalam ilmu Tauhid sampai timbul keyakinan. Yang ketiga, mengenai segala kejadian dari segi jirim, arad, sekira-kira keadaan itu menjadi dalil petunjuk bahawa ada yang menjadikannya. Ini tajuk yang ketiga ni, tajuk tentang jirim arad. Ini tajuk tentang alam, makhluk. Menjadi dalil adanya Allah, menjadi dalil berkuasanya Allah dengan meneliti kepada alam. Yang ini menarik. Okay. Alhamdulillah ada. Ini hand out saya nak bagi tuan-tuan tolong lepaskan. Semua orang boleh dapat. Yang tak ada kitab boleh ambil ni. Ni yang kita tengah baca ni, saya nak bagi ni tadi. Ni free, tak payah bayar, ambil je. Lepaskan semua, semua orang. Siapa yang tak ada kitab boleh ambil tu sama. Bagi kat muslimat belakang. Mustahak masing-masing kena ada hand out. Ini sangat penting sebab ini kita nak lepaskan fardu ain dulu. Semua orang kena tahu apa ilmu tauhid. Lepas ni kalau nak beli kitab belilah, tak beli pun tak apa. Yang penting hand out ni kena ada, setiap orang kena ada satu. Buka muka surat. Kita dah baca dah sampai nombor 4. Nombor 4 yang mana ada kertas tu kita boleh tengok kat kertas. Nombor 4. Baik, kita tengah bicara maudhu' tajuk yang ada dalam ilmu tauhid yang nombor 3. Apa dia? Mengenai segala kejadian. Apa tu kejadian? Alam, kosmos. Kalau dalam universiti tu ada satu bidang kosmologi. Kosmologi itu mengkaji how the world function. Alam ni macam dia berfungsi. Kosmologi itu kalau diistilahkan dalam ilmu agama, tauhid. Dalil tauhid, alam. Bagaimana alam ni menunjukkan adanya pencipta. Itu makna yang nombor 3 ni. Malang ni tuan-tuan, kajian saya tengok banyak kitab-kitab tauhid yang moden, buku-buku pelajaran agama yang baru ni. Yang nombor 3 ni tak ada. Dia belajar tentang Allah, sifat Allah, dia belajar tentang nama Allah. Dia tak belajar macam mana alam ni menunjukkan adanya Allah. Ini satu kesilapan yang sangat besar. Sangat besar.
Kita meninggalkan satu pelajaran yang sangat mustahak dipelajari oleh seluruh umat Islam, kosmologi. Kosmos ni universe, alam. Macam mana alam ni menunjukkan wujudnya Allah. Sebab tu kita dah hilang keyakinan pada Allah. Surat khabar tak ajar kita. Buku-buku bacaan sekolah tak ajar kita. Kecuali masjid surau. Tu pun suram-suram. Sekali-sekali ada, banyak kali tak ada. Apa dia? Belajar macam mana alam ni terbahagi dua. Alam terbahagi dua. Satu namanya jirim, yang kedua nama dia arad. Apa tu jirim? Suatu yang mengambil ruangan. Apa tu arad? Sifat bagi jirim tersebut. Misalnya contoh, saya bagi contoh sikit lah. Jirim, makhluk ni jirim. Jirim ni sesuatu yang ambil ruangan. Maka jirim terbagi empat. Apakah empat itu? Pepejal, cecair, gas, cahaya. Empat. Solid, liquid, gas, light. Empat. Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamithlihi syai'. Azan dah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita dah sampai tadi ya, poin yang ketiga tadi mengenai segala kejadian. Jadi alam ni dia jirim, dia arad. Alam lagi dua. Sedangkan Allah berfirman dalam Al-Quran, laisa kamithlihi syai'. Allah tak seumpama sesuatu. Sesuatu ni sekalian alam ni. Maka alam ni boleh bagi dua. Jirim, sesuatu yang mengambil ruangan. Arad, sifat bagi jirim itu. Contoh, kipas. Kipas ni apa? Kipas ni jirim sebab dia ambil ruangan. Sifat dia macam mana? Sekarang ni sifatnya berpusing-pusing, dia bergerak-gerak. Bergerak-gerak berpusing tu kita panggil arad dia, sifat dia. Sesuai dengan kipas tu. Ya. Jadi dua sifat ni yang kita tengok ni, satu dia berada di atas. Dia ambil ruang di dalam, dia di atas. Kapet ni kita kata berada di bawah sebab dia ambil ruang di bawah. Inilah sifat jirim. Gelas ni kita kata di atas meja sebab dia ambil ruang di atas meja. Pokoknya jirim ni dia mengambil ruang. Dengan sebab dia ambil ruang, bolehlah kita kata dia di depan, di belakang, di atas, di bawah. Nah, dia jirim. Kipas ni depan. Dia ambil ruang kat depan. Saya kat depan, kat belakang. Kat depan. Kereta tuan-tuan kat mana? Kat luar. Sebab dia jirim. Habis Allah Ta'ala ni kat mana pula? Ni tu. Kalau Allah Ta'ala ni ada, Allah kat mana? Selalu disoal. Betul, Allah kat mana? Betul juga tu. Allah di mana-mana. Oh, di mana-mana. Kalau kita kata Allah di mana-mana, pepejal, cecair, gas. Gas mana gas? Udara mana udara? Udara di mana-mana. Berarti yang kau sembah selama ni Tuhan yang macam udara. Allah. Bukan Ustaz, Tuhan dalam hati saya. Lagi teruk. Tuhan dapat tempat pula dah. Habis dalam hati kau, hati aku tak ada Tuhan. Ada juga. Kita seorang sikit lah. Sudah. Berjuzuk pula Tuhan tu. Semua pembahasan ni ada dalam nombor 3 ni. Mengenal segala kejadian, sudut jirim, arad dan sebagainya. Macam tadi, kipas tu berpusing. Meja ni tak bergerak. Tengok, meja tak bergerak. Kenapa kata meja tak bergerak? Kerana meja ni dia ambil satu ruang, dia tak pindah-pindah. Kita kata dia tak bergerak. Saya bergerak. Tengok, sekejap ruangan di sini. Sekejap ruangan ni, ini nama bergerak. Habis Tuhan kita ni bergerak ke diam? Dia duduk diam mata langit tu ke dia bergerak-gerak tu? Ustaz, saya pernah tanya soalan ni. Saya pernah dulu dijemput mengajar pelajar-pelajar yang bakal melanjutkan pelajaran ke Mesir. Ustaz Sopan, tolong ajar sikit tauhid, persiapan pelajar pergi ke Mesir. Saya pun tak apa, boleh. Saya pun kata, okey, hari ni kerana antum semua sudah pandai, sudah mahu melanjut ke luar negeri, saya bagilah 10 soalan tauhid. Salah satu soalan saya tu, di manakah Allah? Di ataskah? Di bawahkah? Di depankah? Di belakang?
Daripada 60 orang yang bakal tu, yang jawab betul seorang. 59 lagi jawab tak jawab. Ada seorang tu, ini soalan sangat pelik, tak patut disoal, tak boleh soal macam ni, bid'ah. Ha? Sebab tak cukup asas mengenal Tuhan tu tak ada, sehingga keliru nak menjawab Tuhan tak bertempat tu, tak berani, kerana tak kenal jirim dan arad, tak kenal mana zat dan sifat Allah. InsyaAllah kalau tuan-tuan rajin datang kuliah ni, InsyaAllah faham nanti mana zat, mana jirim, mana sifat, mana arad. Itu nombor 3. Nombor 4, mengenai segala pegangan kepercayaan dengan kenyataan yang didengar daripada perkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti hal-hal bersangkutan dengan syurga, neraka dan segala hal yang berkaitan dengan hari kiamat. Nombor 4 ni, ini kita panggil perkara sam'iyat. Perkara sam'iyat, ini perkara yang kita nak tengok tak boleh, nak fikir pun tak boleh. Syurga nak fikir macam mana? Mana syurga? Nak tengok pun tak nampak. Neraka mana? Tapi semua tu betul. Seksa kubur betul, titian sirat betul. Ini namanya sam'iyat, perkara yang didengar tapi tak nampak. Ini bahagian yang keempat dalam ilmu agama. Ilmu tauhid bahagian keempat, meyakini, mempercayai perkara sam'iyat, perkhabaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap semuanya benar, tak ada yang bohong. Sebab yang bercakap tu Rasulullah. Atau tadi, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi dan aku mengaku Muhammad itu benar. Yang dikhabarkan tu tak ada yang bohong. Dia satu orang yang amanah. Dia telah sampaikan segala-galanya. Itu makna bila kita sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tanpa soal, terima semua perkhabaran itu walaupun tak pernah nampak. Perkara sam'iyat. Lepas tu Isra' wal Mi'raj, kalau kita sam'iyat, Rasulullah, adakah Rasulullah sam'iyat juga? Ini pentingnya Isra' wal Mi'raj. Isra' wal Mi'raj mengubah perkara sam'iyat menjadi mar'iyat, benda yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya selepas Isra' wal Mi'raj, segala kejadian langit, syurga, neraka, siratal mustaqim, titian sirat, mizan, menjadi perkara yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan lagi sam'iyat. Nabi yakin, Nabi itu lebih nampak. Sebab itu pentingnya Isra' wal Mi'raj, mengubah perkara sam'iyat menjadi mar'iyat kepada Nabi. Apa kita sam'iyat? Tapi kita mendengar daripada Rasulullah yang sudah menyaksikan, bukan Rasulullah yang mendengar juga, Rasulullah yang melihat. Ya. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, thamarah. Apakah buah setelah kita mengaji ilmu ini? Faedah ilmu ini dapat mengenal Tuhan, percayakan Rasul, mendapat bahagia dunia akhirat yang kekal. Jadi buah daripada mengaji tauhid ni, pertama makrifat, makrifatullah, mengenal Allah, makrifatul Rasul, makrifatul akhirah. Ujung dia sa'adatud darain, kebahagiaan dunia akhirat. Orang yang akan betul-betul bahagia kat dunia ni orang yang kenal Allah. Sebab dunia ni dia dua macam. Kadang-kadang nikmat, kadang-kadang bala. Kadang-kadang seronok, kadang-kadang menyedihkan. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Ni sifat dunia. Maka orang yang tak ada ilmu tauhid sentiasa terombang-ambing. Bila bertambah, Allah Maha Pengasih, Allah lah. Bila dia susah, bye-bye Allah. Dia terbalik. Dia tak boleh nak stable. Sedangkan dunia ni mana ada dapat, ya, mana ada bertambah je, dia ada berkurang. Tapi orang yang belajar tauhid, dia tahu yang menambah, yang mengurang Allah, yang memberi, yang menahan balik Allah. Maka dia rasa bahagia, kerana dia tahu Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil. Itu ialah Allah yang bijaksana, Allah yang maha mengetahui, Allah yang penyayang.
Allah yang mengetahui apa dia buat. Maka dia rasa seronok dan dia yakin. Bukan susah nak faham. Kita sakit jantung, jumpa doktor. Doktor buat apa? Dia belah dada kita tu. Doktor, apa ni nak potong dada ni? Tapi kita tak marah, sebab kita tahu doktor tu baik. Doktor nak bagi baik jantung kita. Lepas tu kita potong-potong lah. Cuba kalau saya buat pisau nak potong dada tuan. Ustaz, buat apa nak potong ni? Nak tengok iman. Oi, jangan. Tak nak kita. Nampak beza tu. Allah jatuhkan kita dalam bala. Allah tahu lah apa Allah nak buat. Mesti Allah tahu. Sebab tu Allah bagi. Nampak? Jadi ini makna orang yang ada ilmu tauhid mendapat bahagia dunia akhirat. Dunia lagi dah bahagia dah. Sebab dia faham hakikat sesuatu. Dia faham qada dan qadar Allah. Ada hikmatnya. Akhirat besok diberi syurga pula dah, kekal. Yang keenam, nisbatun. Apakah nisbah ilmu ni nak banding dengan ilmu-ilmu yang lain? Ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu sains, ilmu matematik. Inilah ilmu yang paling utama. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita belajar ilmu tauhid ni tak rasa bangga, tak rasa seronok, something wrong dengan iman kita, dengan pemikiran kita tu. Kalau kita tak rasa inilah yang aku cari, inilah yang paling aku mesti tumpu. Kalau kita tak sampai macam tu kefahaman kita tu, kita belum faham agama. Kerana awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Mengenal Allah tu dengan ilmu dahulu, baru dengan rasa. Dah ada ilmu baru betul rasa tu. Takut lain yang dirasa pula. Betul boleh. Yang ketujuh, al-wadi'. Penyusun ilmu ni orang yang bertanggungjawab mengatur susunan ilmu tauhid beserta dalil-dalil dan hujah. Menolak fahaman yang salah ialah Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dua tokoh ni sangat penting. Sangat penting kita faham sejarah dia, sangat penting kita faham biografi dia dan kenapa mereka ni yang kita ikut. Kerana kedua-dua ni ada tanda dan isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masa terlalu singkat saya tak sempat nak terang. Kenapa kita kena ikut pahaman yang disusun oleh Abu Hasan Asy'ari? Ada satu hari para sahabat sedang duduk-duduk dengan dengan Rasulullah, turun ayat Quran. Wa yartaddu minkum fasawfa ya'ti. Maka selagi qaumun yuhibbunallah yuhibbuhum, selagi akan datanglah satu kaum, apabila kaum ni sudah berbalik agamanya, berbalik murtad, berbalik pada ajaran yang salah, maka fasawfa ya'ti qaumun, maka selagi akan Allah datangkan satu kaum yuhibbunallah yuhibbuhum, yang mereka cinta kepada Allah dan Allah pun cinta pada mereka. A'izzatun lil adillatu bil mu'min, a'izzatun lil kafirin. Lemah lembut dengan orang beriman, keras dengan orang kafir. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaum yang disebut dalam ayat ni kaum yang mana ni? Rasulullah mengisyarat dengan tangan ni, tunjuk pada Abu Musa Asy'ari. Ni kaum ni, kaum dia. Oh, apa pelik? Kaum ni kaum siapa? Kaji, rupanya cucu cicit dia tu, Abu Musa Asy'ari ni bernama Abu Hasan Asy'ari, yang membawa pegangan ahli sunnah wal jamaah. Apa tu kita dah diisyarat, inilah orang dia. Abu Mansur Maturidi, mana hadisnya? Ni penting, ni menarik. Kerana jawapan saya ni ada kena-mengena dengan nama masjid tuan-tuan ni, Masjid Sultan Al-Fatih. Al-Fatih ni gelaran diberi pada Sultan Muhammad yang telah menjajah kota Konstantinopel. Kena tahu, siapa datang masjid kena kenal siapa nama masjid ni. Kenapa nama masjid tu Al-Fatih? Al-Fatih makna yang membuka, menakluk kota Konstantinopel. Ada sebuah hadis Nabi SAW, la tuftahanna Konstantiniyah wa ni'mal amir dhalikal amir, wa ni'mal amir amiruha wa ni'mal jaishu dhalikal jaish. Kota Konstantinopel, ini Istanbul,
hanya akan dapat dikalahkan oleh sebaik-baik raja. Rajanya sebaik-baik raja, askarnya sebaik-baik askar. Maka semenjak zaman sahabat sampai zaman Muawiyah, berebut-rebut pergi perang nak takluk kota Rasulullah, tak siapa dapat. Akhirnya dibenangi oleh Sultan Muhammad Fatih. Sultan Muhammad Fatih pada tahun 1453 Hijriah, masih ketika itulah 1453 ya. Ketika itulah jatuhnya kota Konstantinopel, ditakluk oleh Sultan Muhammad Fatih. Okey. Baik. Siapakah Sultan Muhammad Fatih ni yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa akidahnya? Apakah mazhabnya? Akidahnya mengikut Ahli Sunnah wal Jamaah Abu Mansur Al-Maturidi. Fiqahnya bermazhab Hanafi. Takkan Nabi nak mengisyarat orang yang bid'ah. Takkan Nabi nak tunjukkan orang yang bakal menjatuhkan Konstantinopel ni orang yang salah. Tentulah akidahnya betul. Maka akidahnya ialah mengikut pahaman Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa? InsyaAllah kita terangkan datang. Nak bagi tahu sebab apa penting dua tokoh ni kita kenal. Tetapi mereka yang pertama menerima ilmu tauhid daripada Tuhan ialah Nabi Adam alaihissalam, dan yang akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena faham, yang membawa tauhid para nabi, yang menyusun ilmu tauhid sifat 20 Abu Hasan Asy'ari, penyusun bukan pencipta. Yang bawa ilmu tauhid tetap para nabi, Adam alaihissalam sampai Muhammad Rasulullah. Tak ada lagi dah, habis. Tapi yang menyusun akidah itu ada tokoh-tokohnya. Inilah tokoh dia. Al-Hukumu. Contoh macam malam ni saya mengajar tauhid. Lepas tu tuan-tuan pun faham apa saya ajar. Saya walaupun sehebat mana saya mengajar, saya hanya menyampaikan sahaja apa yang telah disusun oleh orang-orang dulu. Jangan tuan-tuan pergi tukar pula. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Ustaz Sopan Rasulullah. Kacau. Tetap saya bukan Rasul, saya menyampai je. Saya Ustaz. Al-Hukmu, hukum belajar ilmu tauhid. Sikit lagi, 8, 9, 10 habis. Hukum belajar ilmu tauhid fardu ain. Fardu ain tuan-tuan. Apa nama fardu ain? Tak belajar berdosa. Ustaz, kalau umur saya baru 30, sebelum ni saya tak pernah belajar, saya tak kenal Allah. Saya sembahyang, saya puasa, saya keluar zakat. Adakah saya berdosa? Berdosa. Pandai Ustaz cakap saya berdosa. Dalil mana? Fardu ain. Jangan ingat kita tak belajar tauhid kita lepas dengan Allah. Tak lepas, mesti mengaji. Wajib. Macam mana puasa tu wajib, sembahyang tu wajib, belajar tauhid itu wajib. Ke atas tiap-tiap mukallaf, laki-laki, perempuan, mesti kenal sifat-sifat Tuhan. Sama ada secara ijmal, ringkas, rangkum, atau secara tafsil satu persatu berserta dalil ijmal atau tahu dalil tafsil, itu fardu kifayah. Jadi maknanya kenal Allah ni dua macam. Yang pertama, mengenal Allah secara ijmal, ringkas. Apa tu Allah? Kalau orang tanya kita, Allah tu apa? Allah tu Tuhan. Tuhan macam mana? Tuhan apa tu? Jawab macam ni. Allah ialah zat yang wajibal wujud. Ingat ni, kalau catat. Tak ada dalam ni. Zat yang wajibal wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang tidak terhingga banyak, lagi maha suci daripada segala sifat kekurangan. Titik. Berikut tu. Saya ulang balik. Kalau orang tanya kita, Allah tu siapa? Jawab dengan jelas. Allah ialah zat yang wajibal wujud. Wajib wujud, bukan jaizal wujud, mesti wujud. Sambung. Yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang berapa banyak? Tidak terhingga banyaknya. Maha suci daripada segala sifat kekurangan. Sekurang-kurangnya itulah jawapan tuan-tuan. Kalau itu pun tak boleh jawab,
walaupun dah umur 40, 50, dianggap tak kenal Tuhan. Saya semayang ustaz, saya dah naik haji dah. Tuhan siapa? Allah atau apa? Allah Tuhan lah. Yelah, Tuhan macam mana? Tuhan kita sendiri kita tak kenal. Sebab tu penting nombor satu, poin nombor satu. Kalau nak dalam lagi, sambung lagi. Dia bersifat terkaya dari segala sesuatu berkendak kepadanya. Itu sempurna lah, 10 poin. Atau itu 6 ya. Habis. Yang ke-9, jadi mengetahui macam tu fardu ain. Tahu yang 21 tu itu fardu kifayah. Wujud, kidam, baqa, itu tafsir. Dalil, apa dalil Allah semua sempurna? Baharu sekalian alam. Alam ni dulu tak ada, sekarang ni ada. Menunjukkan Allah tu maha sempurna. Dialah yang menjadikan, dialah mencipta. Cukup sekadar fardu ain. Nak cari huraian lagi, itu fardu kifayah, bukan fardu tak payah. Yang ke-9, fadluh. Apakah kelebihan ilmu tauhid ini? Semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu daripada ilmu yang lain disebabkan oleh 3 perkara. Ilmu yang kita belajar ni paling hebat. 3 sebab. Yang pertama, menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala lam yafriq syai'an afdala minat tauhidi was salati walau kana syai'un afdala minhu laftaradahu ala malaikatih minhum raki'un wa minhum sajidun, rawahu Dailami. Bahawasanya Tuhan tidak pernah memfardukan suatu yang lebih afdal daripada mengesakan Tuhan dan sembahyang. Titik. Baik. Allah tidak pernah mewajibkan sesuatu amal yang lebih hebat daripada 2 amal ni. Amal ada 2, amal batin, amal zahir. Amal zahir, sedekah, naik haji, keluar zakat. Yang paling mulia sekali dari semua amal yang zahir, semayang. Sebab tu malaikat semayang, malaikat tak keluar zakat, malaikat tak naik haji, malaikat semayang. Ada yang rokok, ada yang sujud. Yang kedua, amal batin. Amal batin ikhlas. Amal batin lagi sabar. Amal batin lagi nak habis sikit nak habis. Itu kita panggil amal batin. Tapi dalam semua amal batin tu, yang paling afdal sekali tauhid, mengesakan Allah. Ini yang paling afdal sekali daripada semua amal yang batin ni, tauhid. Lepas tu dia kata, jikalau ada sesuatu lebih afdal daripadanya, nescaya sungguh telah difardukan ke atas malaikat. Padahal sebagian malaikat tu ada yang rukuk selama-lamanya, ada yang sujud selama-lamanya. Nampak? Malaikat ni dia beramal 2 je. Satu, dia semayang, dia bertasbih, dia berzikir. Yang kedua, dia mentauhidkan Allah. Lain dia tak buat. Dia 2 tu je. Kalau ada amal yang lain, malaikatlah orang pertama yang akan buat. B, ilmu tauhid juga asal bagi segala ilmu yang lain yang wajib mengetahuinya. Asal. Benih yang asal. Sebelum kita tahu fiqh, sebelum kita mengaji ilmu tajwid, ilmu Quran, ilmu qiraat, ilmu segala ilmu, tak boleh lepas ilmu tauhid asal. Kalau tak ada tapak, ilmu lain tak ada tempat nak letak atas dia. Mesti ada tauhid asas. Yang ke C, lagi pula maudu'nya, tempat bahasnya ialah zat Tuhan dan zat Rasul. Oleh itu jadilah dia semulia-mulia ilmu. Ini penting. Kalau belajar engineering, dia belajar tentang enjin. Belajar ilmu perubatan tubuh badan manusia. Belajar tauhid, belajar tentang Allah dan Rasul. Kalau siapa malam ni dia tengok kertas ni, dia tak ada rasa apa-apa. Alah kertas, alah belajar tauhid macam kuliah-kuliah yang lain. Make sure you go back, istighfar. Beristighfarlah tuan-tuan. Kerana ini belajar tentang Tuhan, belajar tentang Allah, Rasul. Mesti ada rasa bangga, seronok mengaji tentang Tuhan. Kerana ini semulia-mulia ilmu, belajarnya tentang Allah dan zat Allah dan Rasul. Yang ke-10, yang terakhir, masail. Apakah masalah yang dibahaskan dalam ilmu ini?
Hukum-hukum yang dibahas dalam ilmu ni wajib, mustahil, harus akli. Apa maksud dia tu? Maksud dia, dalam ilmu yang kita nak belajar ni, kita sedang belajar tauhid akli, mengenal Allah perantaraan akal, tahqiq di akal, supaya terlepas daripada syirik jali, yang mana Allah, yang mana makhluk jelas. Lepas kita belajar ni, bila dah jelas, kita akan naik kepada tauhid syuhudi. Tauhid syuhud, merasai, melihat Allah dengan mata hati. Itu step yang kedua, tauhid syuhudi. Pembahasannya dalam tasawuf. Yang itu untuk menghilangkan syirik khafi. Jadi tauhid akli, hilang syirik jali. Tauhid syuhudi, hilang syirik khafi. Wallahu a'lam. Tak, maaf saya ambil masa tuan-tuan sikit, sebab saya nak habiskan juga. Sebab saya mana-mana masjid ni lah helaian pertama saya ajar. Kerana saya mengajar ni bukan nak memenuhi waktu tuan-tuan, memenuhi waktu masa untuk masjid punya program. Tak, maaf, saya mengajar ni menyampaikan risalah Nabi SAW, menyelamatkan diri kita tuan-tuan dan diri saya daripada api neraka kekal abadi, supaya kita ni selamat di akhirat besok, membawa pegangan yang betul, akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka ilmu ni tak boleh buat main-main, mesti belajar betul-betul. Kalau ada duit, belilah kitab. Kalau tak ada duit, ambil lah hutang, bayar kemudian, bayar pelan-pelan pun tak apa, tak kisah. Janji ada kitab. Pengajian dengan saya ni seboleh-bolehnya ada kitab, sebab belajar tauhid mesti serius, tak boleh belajar dengar-dengar, mesti catat, bawa pen, bawa pensel, bawa kitab. Kerana kita mengadakan kuliah pengajian, bukan ceramah. Ada beza ceramah dengan mengaji. Ceramah seronok, semangat, balik tak berubah. Pengajian ilmu, membentuk akidah tuan-tuan, membentuk kefahaman tentang Tuhan dan Rasul. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bil ilmi qulubana wasta'mil asrarana wa syghal bil i'tibari afkarana. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.